السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أعز دينه وخذل عدوه وأقام عدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, karena di antara jalan yang menyelamatkan kita daripada kehinaan di dunia, perhambaan di dunia ini, iaitulah dan juga keselamatan di akhirat dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sidang Jumaat yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah berada 9 Muharram 1442 Hijriah, bersamaan dengan 28 hari bulan Ogos 2020. Bermakna ada dua isu yang diketengahkan kepada masyarakat pada saat ini, iaitulah isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, yang disebut oleh para ulama Islam hijrah adalah merupakan suatu pengorbanan dan jihad yang besar yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita menegaskan bahawa hijrah adalah suatu pengorbanan dan jihad yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu langkah strategi penyebaran dakwah. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah sebagai seorang pelarian dari negerinya ke negeri yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan kata-kata yang mengguriskan perasaan umat Islam, Nabi kita pelarian, adalah satu perkataan yang tidak baik. Kemudian pada masa yang sama juga negara kita menyambut kemerdekaan, iaitulah sudah 60 tahun lebih kita merdeka. Bermakna umat Islam ini perlu kepada suatu jati diri yang besar bahawa kita duduk dalam negara yang merdeka daripada penjajahan, iaitulah pada 31 Ogos 1957. Artinya umat Melayu ini telah dijajah oleh penjajah lebih daripada 400 tahun. Mereka bergile-gile meratah kekayaan negara kita, di mana penjajah yang terakhir adalah Inggris, yang kita panggil orang putih. Nah, penjajah yang terakhir Inggris, saya ingat lagi, termasuklah sebahagian daripada tapak pondok kita ini juga, iaitu hasil daripada kita beli daripada toke orang putih Inggris, dan juga dia juga telah beri kepada kita sumbangan tanah untuk pendidikan. Maknanya walaupun dia tu orang putih, tapi dari sudut pendidikan dia mengambil berat. Sehingga kena satu dialog yang berlaku di antara Allahyarham tuan guru kita ni dengan orang putih ni. Dia kata, guru, kalau manager kasih sama pondok ini, dia tak panggil pondok, dia panggil Muhammadillah ini, sekolah Muhammad ni, manager boleh pahala ke tidak? Itu soalan orang putih. Waktu tu pejabat kita di bawah madrasah lama, jawab di tuan guru kita, ya, manager boleh pahala, tetapi manager tak boleh ambil.
Kenapa guru? Sebab manajer belum buka akaun. Dia tanya, orang putih ni tanya, macam mana mau buka akaun? Sudahlah. Tuan guru ni kata, nanti manajer marah. Guru cakap je, kita bincang. Maka pada saat itu tuan guru kita ajar mengucap syahadah kepada manajer orang putih ni, supaya mengucap, nak buka akaun, ikut saya, kata asyhadu alla ilaha illallah. Bila dia dengar ucapan ni, manajer ni bawa tongkat dia lari balik sampai ke ujung pondok. Kata dia, tuan guru, boleh jadi kita ni tak dapat dah tanah kita ni. Manajer lari, dia pergi sampai ujung, dia pusing balik. Dia kata, guru, kita bincang hal lain lah, terus bincang pahala. Kalau orang putih ni masuk Islam, besar pahala pondok kita, tapi belum ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tak tahu manajer orang putih itu masuk Islam ataupun tidak. Para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang merdeka, artinya kemerdekaan yang hakiki itu, iaitulah kemerdekaan apabila kita boleh menyelamatkan diri kita daripada perhambaan kepada manusia. Hari ini kita nampak, walaupun kita duduk dalam negara merdeka, yang kita bersyukur pada Allah SWT, di antara kebaikan yang dibuat oleh raja-raja Melayu, mereka telah masukkan dalam perlembagaan negara Islam agama persekutuan. Ia menyebabkan kita orang Islam boleh menerima dana daripada kerajaan untuk pembangunan Islam secara resmi. Ia dibentangkan dalam parlimen dan juga di dalam bajet negara. Kita kata alhamdulillah. Tapi malangnya, sebahagian daripada masyarakat kita berjiwa tidak merdeka. Malu nak mengaku dia ni orang Islam. Malu nak mengaku kita ni, negara kita ni sebagai negara yang telah meletakkan Islam yang begitu tinggi dalam perlembagaan, sehingga kan apabila ada kumpulan yang nak bentang pembinaan RUU, di kalangan kita juga yang perli, yang main-main. Kita tidak pakat menyokong, tidak berusaha bersungguh-sungguh, berdoa kepada Allah SWT supaya undang-undang ini dinaik tarafkan daripada 356 kepada perkara yang lebih baik. Maka kita merdekakan diri kita daripada perhambaan kepada manusia, perhambaan minda kepada undang-undang penjajah ini, kepada kita naik taraf kepada undang-undang Islam. Itulah yang sepatutnya berlaku kepada kita. Maka para jemaah sekalian, kita tahu orang tua kita juga telah memberitahu bahawa betapa seksanya duduk di bawah penjajahan, lebih-lebih lagi di zaman Jepun dan sebagainya. Maka dengan itu, keperluan besar bagi kita umat Islam, iaitulah kesatuan umat Islam, sebagaimana yang telah diasaskan oleh Nabi SAW ketika baginda sampai ke Madinah. Yang pertama diasaskan di Quba, iaitulah bina al-masjid. Kemudian yang kedua, al-ikha, mempersaudarakan di antara muhajirin dengan ansar. Bermakna, inilah tonggak kejayaan kita apabila masjid didirikan dan dimakmurkan, kemudian persaudara Islam itu dimantapkan. Maka selagi ada usaha untuk merapatkan ukhuwah Islamiyah sama-sama kita, merapatkan sah kita, maka menjadi tanggungjawab kita umat Islam supaya kita bersatu hati untuk melaksanakannya, supaya kita tidak diperkotak-katik, dipermain-mainkan oleh orang dengan sewenang-wenangnya. Biarlah kita menjadi duduk dalam negara yang merdeka, kita juga mempunyai jiwa yang merdeka. Lebih-lebih lagi kalau kita boleh merdeka jiwa kita daripada perhambaan kepada manusia, terikat kita dengan penjajah kepada minda yang terikat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang hijrah, Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam suratul Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini gambaran secara umum tentang keputusan muktamad yang dibuat oleh Quraisy untuk menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingat ketika puak-puak kafir buat perancangan jahat. Liyusbituk, nak tangkap Nabi. Au yaqtuluk, atau nak bunuhmu. Au yukhrijuk, atau nak keluar kamu daripada Mekah. Mana tiga option yang telah dibuat oleh Quraisy: tangkap,
penjara, bunuh, ataupun halau keluar. Maka keputusan muktamad yang dibuat di Parlimen Quraisy, nama dia Darun Nadwah, iaitulah Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam mesti dibunuh. Allah kata apa? Wa yamkurun, puak-puak kafir membuat perancangan jahat. Wa yamkurullah, Allah ada perancangan yang tersendiri. Wallahu khairul makirin, perancangan Allah Subhanahu wa taala lah perancangan yang cukup rapi, yang tidak ada siapa yang mampu untuk melawannya. Maka pada jemaah sekalian, kita sebagai umat Islam mesti mempunyai izzatun nafsi, kekuatan jiwa dan kemuliaan diri, supaya kita merasa kita ni kuat, kita ada Allah, kita ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekuatan umat Islam itu berada di mana? Apabila akidah kita mantap, pegangan agama kita kuat, dan ukhuwah sama-sama kita mantap, maka kita akan jadi kuat. Jadi pada setiap awal tahun, bila mari awal tahun Hijri, iaitulah bermula daripada bulan Muharram. Kita kena ingat dari sudut sejarah para jemaah sekalian, saya suka ulang fakta supaya tuan-tuan tak lupa sampai bila-bila. Dari sudut fakta sejarah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula keluar dari rumahnya di Makkah, iaitulah pada 27 hari bulan Safar, tahun yang ke-14 Al-Bi'tsah. Tahun yang ke-14 makna tahun 14 Nabi kita jadi Nabi. Ataupun untuk kita ringkaskan, kita kata 27 Safar, tahun pertama hijrah. Sebab itu bila orang tanya, tahun pertama hijrah, apakah peristiwa besar yang berlaku? Jawabnya hijrah lah. Itulah peristiwa yang paling besar. Bersamaan dengan tanda tuan-tuan 27 Safar, tahun yang pertama itu bersamaan dengan 12 ataupun 13 September tahun 622. Masuk dalam kepala kita, Nabi kita berhijrah tahun 622, 27 Safar ataupun September. Kena ingat, sekurang-kurangnya kalau kena buat kenduri tahu juga ni tarikh mana ni. Tarikh Nabi kita keluar daripada rumah, bermulanya hijrah. Kita kata hebat. Ni tidak hidup sibuk dengan nak buat kenduri hari orang nak puasa hari Asyura. Ni kenapa? Kan? Kemudian Nabi kita berjalan, saya ringkaskan cerita ini, khutbah bukan kuliah. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kuliah saya sudah ada 5-6 siri kuliah, tajuk dia Fiqh Sirah Hijrah. Ana baca sebuah kitab dan juga kita baca tentang pengajaran. Wasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba. Nabi kita sampai di Quba, masa itu belum ada masjid, iaitulah pada hari Isnin, tanda hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun yang pertama. Hari Isnin 8 Rabiul Awal, jadi ada yang mengatakan 23 September. Mana Nabi kita berjalan 10 hari lebih, dan Nabi kita berada di Quba 4 hari. Ada setengah riwayat kata belah-belah hari. Jadi ada ulama sirah kata mungkin 4 hari dia duduk, kemudian Nabi masuk ke Madinah, mungkin dia datang lagi lepas pada itu, wallahu alam. Yang penting Nabi kita masuk Madinah pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita dengar orang cakap Nabi kita masuk Madinah, sampai Madinah 12 Rabiul Awal, hari Isnin, kita jangan kata bohong lah, kita taufik di antara dua pandangan. Benar, dia sampai hari Isnin di Quba, tapi bukan 12-nya ketika Nabi sampai di Madinah, di bandar Madinah. Masa itu nama Yasrib. Nabi kita tak mau nama Yasrib ni, tak comel. Yasrib ambil daripada mana sah? Ambil daripada perkataan balah dendam. Nabi kita tak suka perkataan yang tak baik-baik, dia suka al-fa'lu, perkataan yang elok. Maka ditukarnya perkataan Yasrib kepada Taibah ataupun Taibah. Taibah mana baik, Taibah baik. Jadi apa balah-balah dendam, kita jadikan bandar kita ni bandar yang baik, bandar yang suci. Kita kata alhamdulillah. Tetapi kenapa terjadinya kalendar ini pada bulan Muharram kan? Satu peristiwa yang berlaku ketika tahun yang ketiga pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa itu negara Islam telah luas, banyak harta-harta negara, zakatnya, kharajnya dan lain-lain telah sampai. Maka tarikhnya disebut pada bulan Syaban, tapi tak tahu tahun mana. Tahun yang keberapa? Tak ada tahun.
Maka bila sampai surat Arhan, kita tak tahu Syaban ni hak tahun lepas ke tahun ni, ke tahun akan datang. Pada ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil mesyuarat para sahabat. Tuan-tuan kena ingat, Umar ni rajul mulham, seorang yang hebat, tapi dia suka panggil ahli syura, suka panggil sahabat-sahabat yang besar, ahli Badar, ahli Bai'ah Ridwan, sahabat-sahabat minas sabiqin, mari bermesyuarat dengan dia untuk dengar pandangan. Ada di kalangan sahabat mengatakan kita mula dengan tarikh Rom. Ada yang kata ambil tarikh Parsi lah. Ada yang macam-macam cadangan. Umar kata tak boleh. Kenapa kita nak ambil Rom dengan Parsi? Kita nak tarikh Islami mutamayyiz, tarikh Islam yang khas untuk kita. Kenapa mau kait dengan orang lain? Kita ada banyak lagi peristiwa-peristiwa besar. Oh, baik. Ada sahabat tukar. Kalau macam tu kita mula dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bulan dengan tarikh Nabi kita lahir. Tahun kelahirannya tahun gajah kan. Ada yang lain pula kata tak payah, kita ambil tahun Nabi wafat lah, senang. Nabi kita wafat tahun 11 Hijrah. Salah seorang daripada ahli syura, ada ahli sejarah mengatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata kenapa mau pilih-pilih tarikh, kita ambil tarikh hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ini tarikh pemisahan di antara lemah kepada kuat, daripada sembunyi-sembunyi kepada terang-terang, daripada tidak ada tapak negara, kita sudah mempunyai negara Islam yang hebat di Madinah Al-Munawwarah. Bila dengar cadangan ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terima. Dia kata kita tak boleh ikut orang kan. Kalau kita ikut tarikh kelahiran Nabi, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita jadi macam pengikut Nabi Isa, pengikut Nasara. Dia ambil tarikh miladi 2020 yang kita kata tarikh Masihi, itu tarikh kelahiran Nabi Isa. Kenapa kita nak jadi? Akhirnya pengikut Nasara telah menjadi ghulu. Bukan sakat mengagungkan Isa, mentaklihkan Isa, menjadikan Isa sebagai Tuhan. Jadi Umar tak mau. Kita tak mau kaitkan dengan cerita ni, sebab sudah ada pengalaman orang dulu, puak-puak Nasara mengambil tarikh Nabi Isa lahir hingga sampai peringkat Isa jadi Tuhan. Kita pun kena hati-hati. Sebab itulah kalau kita nak sambut Maulid Nabi, sekadar kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula sampai peringkat buat benda-benda yang pelik-pelik, mengagungkan Nabi lebih daripada yang sepatutnya, juga bahaya. Dan kita juga tak mau ambil tarikh wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita nak tarikh umat ini sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita nak tarikh amali. Bila sebut tentang hijrah, tahun baru hijrah, kita pun teringat satu peristiwa besar, iaitu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Bila pada 27 Safar, maka ketika itulah baru kita sedar, baru kita ingat bahawa hijrah ni satu perjuangan yang besar. Sampai peringkat, tuan-tuan selalu dengar seekor haiwan nama dia burak. Saya namakan burak ini sebagai jet peribadi khas Allah Ta'ala hantar mari ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj. Malam Isra' dan Mi'raj, Nabi tak ada apa-apa, dia duduk dekat rumah dia atau duduk di masjid, rehat aja. Tetapi pada malam hijrah, rumahnya telah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy yang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada perkiraan kita, tentulah kita kata malam itu yang sepatutnya apa? Yang sepatutnya dihantar burak mari. Nabi kita tengok, naik burak, Quraisy duduk depan dia. Nabi boleh angkat tangan, ma'assalamah. Sengih Quraisy nak kata apa. Tapi malam itu tidak berlaku. Nabi keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu secara senyap, sembunyi, pergi ke Gua Thawr, bermalam di sana 3 malam. Daripada Gua Thawr, Nabi kita keluar daripada gua nak menuju ke Madinah melalui jalan khas, tidak melalui lebuh raya
seperti yang telah biasa digunakan. Maka kita dapat melihat di sini para jemaah sekalian, al-hijrah, kisah hijrah bukanlah kisatun turwa, suatu kisah yang diceritakan. Nabi kita gini, naik unta, 2 ekor unta, berapa harga, kan? Nabi kita duduk di bukit, berapa comel bukit, tu pakak tunjuk gambar dia selfie duduk atas bukit. Lah. Kisah ini kisah yang perlu diberi maklumat kepada para jemaah, pada ummah Islamiah, untuk kita tahu bahawa Islam itu sampai kepada kita melalui perjuangan yang besar, melalui kesusahan yang bukan sedikit. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia, Nabi mengarahkan Sayyidina Ali supaya jangan hijrah lagi, kerana aku ada barang-barang kepunyaan Quraisy yang tak sempat nak hantar. Di sini para ulama sirah berfikir, kita ni kalau kita nak lari ya, nak pergi ya, melarikan diri, kalau pelarian kita tinggal aja barang-barang itu, lantaklah mu nak ambil bagaimana, apa susah, kenapa halau aku? La. Dengan penuh amanah dan tanggungjawab, Nabi sallallahu beritahu kepada Sayyidina Ali, mu tunggu, hantar barang-barang orang semua, falhaq bina, patut ikut mari ke Madinah. Di sini ulama-ulama sirah dia kata waqafatun, suatu perkara yang besar yang kita kena ambil, bahawa kita dengan musuh, kalau orang menentang kita, benci kepada kita, tetapi kita sebagai seorang Islam yang mempunyai tanggungjawab tidak menunjukkan kebencian kepada mereka. Sebab boleh jadi orang menentang kita dengan sebab mereka tak tahu. Mereka tak tahu dakwah kita ini dakwah yang benar, sebab itulah mereka sanggup menentang. Mereka sanggup buat macam-macam. Mereka sanggup kata itu, kata ini. Kita kata biarkan mereka, tetapi kita tunjuklah kita yang terbaik. Ini dia panggil dakwah bilhal. Dakwah bilhal, dakwah yang perlu kita tonjolkan kepada masyarakat, kepada anak-anak kita, mesti bersifat amanah, bersifat telus, tidak khianat kepada orang, sebagaimana yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat yang begitu gawat. Kita berpindah naik ke dalam gua. Duduk dalam gua, Sayyidina Abu Bakar nampak kaki Quraisy duduk di pintu gua. Lelah duduk cari. Abu Bakar rasa cemas. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau nazar ahadhum tahta qadamaihi la ra'ana. Rasulullah, kalau dia tunduk aja, dia jenguk ya bawah, nampak kita. Rasulullah, nak lari macam mana? Pintu gua depan, belakang tak ada pintu. Kalau kena kita berasa nak cari pempah, betul tak? Berasa nak kecilnya. Tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Allahu akbar. Abu Bakar, apa yang kamu nak sangka? Kita berdua dalam gua, Allah yang ketiga bersama dengan kita. Ketika itu Abu Bakar hilang segala ketakutan, betapa tingginya darjat tawakal. Maka para jemaah sekalian, dalam perjuangan kita, di dalam kerja buat kita tentang dakwah dan kerja-kerja Islam, kita kena letak usaha tu ada. Kalau tidak, Nabi tak payah usaha, Nabi jalan lenggan, naik Abu Bakar, naik unta, kita tawakal Allah Ta'ala, kena tangkap lah. Strategi mantap, perancangannya begitu rapi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke dalam gua. Cuma bila di saat itu, saat kegawatan, apa yang kita nak buat? Nak jawab apa lagi? Tak ada Abu Bakar, kita sembunyi. Nak sembunyi apa lagi? Pintu gua di sini. Maka Nabi telah memberi jawapan yang begitu kuat. Allahu salisuhuma, Allah bersama kita. Sama juga dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika dia sampai ke laut, depannya laut, belakang Firaun. Nak lari mana? Nak U-turn balik tak boleh. Sana sini tak boleh. Tentera Firaun bukannya bodoh, tak reti, dengan senjatanya, dengan alat hebat.
pengikut Nabi Musa dalam keadaan cemas. Ya Musa, inna lamudrakun. Musa, kita kena tangkap. Patut Nabi Musa duk mikir garu pada nak pergi ke mana kita ni. Begini lah. Musa telah mendidik. Di saat kegawatan itu, qala Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa kata, tidak, kita tidak akan ditangkap oleh Fir'aun. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku ada Allah, dia akan tunjuk macam mana nak lepaskan kita. Masya Allah. Para jemaah sekalian, durusul hijrah sangat besar dan panjang. Itu je yang saya boleh kutip untuk para jemaah pada hari ini, iaitulah hijrah, pengorbanan, jihad, tadhiyah, dan perlu diulangi setiap tahun perjuangan ini. Kita menafikan hijrah adalah suatu pelarian. Bila kita bercakap tentang hijrah, kita bercakap tentang Muharram, maka di sana adanya hari Ashura. Apa di hari Ashura? Hari Ashura ni hari 10 Muharram. Bila? Untuk tahun ni, tahun 1422, esok. Hari ini dia panggil Tasu'a, hari yang ke-9. Maka Nabi SAW bila sampai ke Madinah, dia tengok orang Yahudi duk puasa. Nabi tanya, kenapa puasa? Yahudi kata, hadza yaumun azim. Hari Ashura ni hari yang besar, hari Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Fasumna syukran lillah, kita berpuasa kerana syukur pada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengarahkan semua sahabat berpuasa. Nabi kata, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kami lebih berhak menghormati, syukur dengan kemenangan Nabi Musa daripada puak-puak Yahudi. Maka Nabi kita berpuasa, bukan setakat berpuasa syukur, Nabi SAW juga telah memberi satu ganjaran yang besar. Siyamu yaumi Ashura, berpuasa pada hari Ashura satu hari saja. Inni ahtasibu Allah an yukaffira sanata allati qablah, aku mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita setahun. Maknanya pahala kita setahun, dengan sebab kita berpuasa hanya 13 jam setengah saja. Maka saya peringatkan kepada para jemaah sekalian, Yahudi kena hari Ashura, Nasara kena hari Ashura. Aisyah kata Quraisy di Mekah juga kena hari Ashura walaupun mereka bukan Islam. Tak kalah tuan-tuan yang duduk dalam rumah orang Islam tidak kena hari Ashura yang menyebabkan kita tidak berpuasa besok. Maka kita mengatakan inilah di antara ciri-ciri OKU yang agak kronik di zaman kita ini. Beratnya kita nak berpuasa walaupun pahala yang begitu besar. Maka saya kempen hari ini supaya tuan-tuan berpuasa besok hari Ashura. Dan timbul lagi soalan, ada pula orang kata, ustaz, kalau tak puasa hari ni, besok tak boleh puasa, tak boleh puasa hari Sabtu saja. Ada hadis ni, orang duk sebar video semalam, orang hantar ke saya. Dia kata pada hari Sabtu saja tak boleh puasa kerana ada hadis yang Nabi kita larang. Maka ulama-ulama hadis ada dua pandangan di sini. Yang pertama, mereka mengatakan la yasih, hadis itu tidak sahih. Kalau kita pegang hadis ni tak sahih, maka tidak jadi masalah. Andainya hadis ni baik dari sudut sanadnya, macam mana tak boleh? Tak boleh kalau kita niat hari Sabtu mesti puasa. Lah, besok kita bukan niat nak puasa hari Sabtu, kita nak puasa hari Ashura, sebagaimana kita puasa belum raya haji dulu hari Arafah. Maka kita oleh kerana kebetulan hari Sabtu, lah, itu dia panggil taba'an laisa aslan. Tapi oleh kerana ulama hadis kata tidak jadi masalah kerana hadis itu tidak sahih, tidak sabit, ataupun kalau sabit pun telah ditafsirkan oleh para ulama, maka berpuasalah esok, jangan duk keluk-kelek, duk cari alasan tak saya puasa. Itu masalah. Dan sebaiknya kita puasa juga hari ini, dia panggil hari Tasu'a. Eloknya kita kembar 9, 10. Ada yang kata tak sempat nak puasa dah, tadi ada orang bagi jamu nasi dah. Puasa esok paling kurang. Eloknya kita kembar, sambung dengan esok dengan lusa. Yang puasa dah hari ini kembar dengan esok. Lusa lagi makan gula, boleh. Sebab di saat akhir Nabi SAW orang repot. Dia kata, ya Rasulullah, puak-puak Yahudi ni membesar sangat ke hari Ashura ni. Jadi macam mana? Maka Nabi kata,
Kalau aku hidup lagi tahun depan, la asumanna tasi, aku akan puasa 9 dengan 10 kembar, li mukhalafatil yahud, kerana nak menyalahi Yahudi. Jadi kalau kita boleh menyalahi Yahudi baik, kalau tak boleh nak menyalahi pun kita jangan ikut dia. Kita kata aku nak puasa hari Ashura, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan rasa lemah sangat nak berpuasa, esok kebetulan kita hari cuti, tidak ada sebab nak berpuasa, cuma ada sedikit gangguan, ada kenduri besok. Ni banyak dah soalan mari. Kalau ada kenduri macam mana mau bikin? Kita ada 2 hadis. Nabi kata siapa dia dijemput kepada kenduri, dia kena pergi. Kecuali kenduri tu ada maksiat atau segi. Contoh maksiatnya, nak dengar contoh? Dia kata sebut maksiat saja payah. Contoh maksiatnya, tukang make up dalam rumah dia tu pondek atau maksiat besar. Siapa dia panggil? Pak Pandi ni jadi tukang make up anak dia dalam rumah. Wan hari kahwin itu, majlis perkahwinan itu kita sudah sahkan sebagai maksiat. Kalau tak pergi pun tak berdosa, insya-Allah. Baik, kita tepikan maksiat. Majlis baik-baik. Habis macam nak buat saya puasa? Kita pergi, Nabi kata in kana fatiran falyakul. Kalau dia tak puasa, dia makan. Bismillah. Wa in kana saiman falyusalli. Kalau dia puasa, kita pergi, kita doakan. Mana pengantin? Ni, mari pegang tangan dia. Kalau boleh salam, zaman Covid tak boleh salam, kita duduk dekat dia, kita kata barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau tak ingat doa ni, tuan-tuan ambil dalam risalah yang saya tulis, tajuk dia adab perkahwinan tu. Ambil itu, pergi baca daripada dia, pun tak apa. Lepas jangan lupa bawa tupperware sekali. Bawa supik pun tak apa tak. Royak tuan rumah hang puasa, tuan rumah kata ambil. Tapi jangan bawa lonjok, tak cukup orang lain. Bawa tupperware untuk kita buka puasa pada, insya-Allah. Itu je taujih kita. Yang penting ambillah peluang yang besar ini. Saya tak mahu tuan-tuan dan juga keluarga kita menyesal di akhirat esok. Tawarannya istimewa, tapi kita buat kecil, buat tak peduli. Kita kata sangat rugi para jemaah sekalian. Maka pada hari Jumaat dan hari yang lain, banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.